Orang nak pergi umrah, travel panggil kursus umrah. Orang nak pergi haji, dia panggil kursus haji. Orang nak pergi kubur, kursus kubur lah. Jadi kata siapa dia hak tak segi lagi, tak payah marilah. Hak tak segi kubur lagi, tak payah mari. Kalau siapa dia hak berasa nak pergi kubur dah, mari. Jadi kita sama-sama dekat Jaafar Rawah merasa buku ni. Ada dah dah. Tengah tu ada. Tak ada tu tak apalah, tak ada telinga lah. Dalam kitab ni dia kata, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, summa amatahu fa akhbarah summa idza syaa'a ansyarah. Surah Abasa ayat 21 hingga 22. Allah Taala kata, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkan kembali. Summa amatahu fa akhbarah. Kemudian dia mematikannya. Tuhan mati kita. Bila? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila siapa ajar sahaja, dia tidak akan pelewat walaupun satu saat, dan dia tidak akan percepat walaupun satu saat. Kita berada di ambang kematian. Kita berada di ambang kematian. Bila-bila masa sahaja. Learning, ramai kita tengok yang diviralkan. Orang mati tengah mengajar. Tapi jaga-jagalah dalam jaga orang mati tengah mengajar. Banyak ke orang mati tengah dengar orang mengajar ramai. Bapa jaga-jaga pasal orang mengajar seorang kata. Orang dengar orang mengajar ramai. Bila-bila masa saja. Balik ni malaikat dia dini hari ni, sains-sains kita yang seumur dengan kita ramai dah tak ada. Kita ni berada di ambang kematian. Sebab itu kita kena bersedia. Kalau kita sudah umur 60 itu sudah habis dah. Yang tinggal berapa lagi? Wallahu alam. Kalau takdirlah kalau Tuhan beri 61, kita ada setahun lagi. Setahun ke dia kita boleh buat. Setahun kita boleh buat ke dia. Adakah setahun tu 365 hari, sepanjang hari kita buat ibadat? Sepanjang hari kita semaya. Sepanjang hari 365 hari kita puasa. Capu. Dalam satu hari berapa jam je kita semaya? Dalam satu hari berapa kali kita baca Quran? Kalau umur ada depan hamba dah termasuk hamba ni, bukan setahun sekali khatam Al-Quran. Paling tidak sebulan sekali kena khatam. Kita tak ada masa dah ibu-ibu. Tak ada masa. Kalau kita masih lagi berleka-leka dengan kakak-kakak benda rubbish, benda sapuh sarak kehidupan, rugi kita. Qala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Jala. Kalau lelaki pada adatnya umur berapa akhir balik? Umur 10 lah. 10 tahun. Orang Tina berapa? 12. Ke awal lagi. Kita ambil purata lah 10 tahun. 10 tahun kita akhir balik. Sekarang kita umur 50. 10 tolak 50 tolak 10 hak tidak akhir balik 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun start bila kita semaya cukup 5 waktu? Start bila? Start akhir balik siapa kali ni? Alhamdulillah, tabik springnya. Start daripada akhir balik siapa kali ni kita tidak pernah tinggal semaya 5 waktu. Alhamdulillah. Start daripada akhir balik siapa hari ni biarlah orang Tina mai semaya Jumaat. Bila masa kita kena tangga masjid? Bila masa kita dengar kuliah-kuliah lagu ni? Cuba kita muhasabah. Start bila? Adakah kita start umur kita 40? Kalau start umur 40 sekarang 50, maknanya 10 tahun kita buat kerja tu. Yang 30 tahun lagi buat ke dia? 30 tahun lagi.
Allah Ta'ala tak tanya kau 30 tahun. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah akan ketanya mu. Sama ada mu buat benda baik atau benda mu tidak buat benda. Akan ketanya belaka. Bukan berlalu dengan gitu sahaja. Kita mikir tak 30 tahun aku dulu duduk ke dia. Pernah tak kita pecek kalkulator kita berapa waktu kita tinggal semaya? Ada tak kita qada-qada hari ni? Kalau fikir-fikir ibu-ibu, tak ada nak pergi jalan sama orang. Tak ada nak cara orang. Tak ada. Pasal kita banyak audit dan muhasabah diri kita. 30 tahun aku tak ada waktu sekarang habuk. Kalau semaya 4 waktu, dia tidak kira, tolak belaka. Dia kena semaya hujan panas ribut kena 5 waktu. 30 tahun dulu aku semaya juga, tapi aku semaya di awal waktu, di akhir waktu. Orang yang semaya di akhir waktu tanpa unsur syar'i atau musyaqqah, Allah Ta'ala sediakan wil. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dalam kitab Al-Mawaidul Baqiyah dia kata, Abdullah mentafsirkan wil itu ialah satu wadi dalam neraka Jahannam. Wil itu ialah satu lembah, satu wadi dalam neraka Jahannam, dan wadi itu adalah untuk wil itu ialah untuk orang yang melambat-lambat, melengah-lengah ke semaya. Bukan tak semaya. Dan teristimewa orang tak semaya. Orang melengah-lengah pun duduk dalam neraka tanpa uzur syar'i. Adakah kita berada di level yang Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak tengok di kalangan kamu siapa yang paling ahsan, paling comel lotnya sekali. Lotnya ke dia? Amalan yang pertama yang akan dihisap di akhirat kelak ialah semaya. Ada tak semaya aku ni lotnya? Ulama kata semaya yang lotnya ialah semaya di awal waktu. Nak wil lotnya lagi semaya di awal waktu, semaya Jumaat. Nak wil lotnya lagi semaya Jumaat di masjid. Nak wil lotnya lagi semaya Jumaat di masjid, duduk di sah hadapan. Maka orang Tino berkata orang Tino tidak wajib, tidak dituntut mari semaya Jumaat. Betul lah tu. Tapi bila kita tengok kitab Al-Muhimmah yang mau baca di Masjid Cekuk Panji, kita akan jumpa depan tu bila sampai satu level, satu tahap, orang Tino pun jadi sepuluh jatuh juga mari semaya Jumaat. Dia terlekat orang Tino tak mari semaya Jumaat ni sebenarnya kisah kerana takut jatuh fitnah tu. Kalau hilang fitnah tu tak ada satu. Kau tua fitnah ke apa lagi. Lepas tu pula masjid ni dia ada pintu jatuh, pintu Tino. Ada ruang jatuh, ruang Tino. Bak duk lalu ke depan tu email, gelenyar dah ni. Naik ke pintu jatuh, lalu sikit kat sana. 30 tahun semaya. Dan sekarang hari ni pun semaya siapa dia lah sebelum waktu, 10 minit sebelum masuk waktu dah tertikah semaya. Dua. Oh, hebat benar lah kata. Hebat benar. Mesti anak-anak tanya, mak dia buat kerja mana nak kata? Tunggu waktu lah. Mana mak kata? Ustaz tu ayat dah kemarin. Ketidak ke sedang molek wisalah masuk asar. Sedang molek tak payah ambil semaya lain. Kenapa? Kita klik masjid dah isu gapo gini, tengok dia duduk selebih perbatai ketah terbalik depan TV. Kenapa? Melalaikan. Sebab itu dia kata bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk lubang kubur bau khabar. Amo baca buku psikologi yang dikarang oleh Yusuf Zaki Yaakob, seorang ulama Kelantan. Dia kata kalaulah mu nak tahu orang yang low class, manusia yang paling level rendah sekali, mu tengok dia kecil, cara dia berfikir. Kalau dia fikir 3 perkara ni, tak seroyaklah dia setara mana. Ngaji tinggi ke gapo ke,
Sesohoyak lah dia pakat gapo pun, kalau dia kecek 3 perkara ni, sebenarnya dia adalah orang yang luk lah. Gap dia pertama sekali dia kecek bab pakaian. Yang kedua bab makanan. Yang ketiga bab berhibur. Kalulah hari sehari tengah hari dia fikir hak ni ya, tu manusia tu label dia look lah. Jumpa tak ada kecek lain, apa pakaian. Pesen tu pesen ni, lo ni aku tak pakai dah hak 3 layer, orang pakai hak 73 layer. Mesti. Kalau pakai style lagu tu out of date. Dia mesti mikir cakap tu. Dia mikir tu ya. Sehari tengah hari dia fikir. Sebab itulah orang yang memikirkan passion ni, dia akan fikir tak. Dia tak cara dah. Buka aurat tak buka aurat, kenapa susuk tubuh badan kau, dia tak cara dah. Kita pun terikut. Dia mikir cakap tu. Alangkah senangnya pun pakai jubah hitam, dalam tu pakai luar pendek ke suatu lelaki tak apa. Senang. Tapi bila pakai passion lagu ni, pagi ni lagu ni, tak ada confirm tak akal dah. Mesti matching, selipar merah, baju merah, kain tudung ada, betul dia betul pakai merah, nyanyi ke dia. Mujur rambut tak pakai merah dia kata nak buat. Nampak? Dia akan fikir dia. Yang kedua, fikir bab makan. Fikir bab makan. Kuih sebelum zaman dulu, kuih lah ni, kuih akan datang. Fikir bab dia. Jumpa dengan sasaran, fikir kat kau makan. Buku resipi sama tinggi dengan dia. Buku resipi. Tok laki makan ke dia? Ubi goreng, jepuk, panjang tekuk-tekuk tu. Bila tu bik kuih tu, hak resipi tu, tunggu hari raya. Untuk siapa? Bukan untuk suami, tetapi untuk tetamu-tetamu. Dia mikir dia, jumpa, apa kaya, makan ni. Yang ketiga, dia mikir bab masalah nak suka, hibur. Betul ramai orang minat kat orang tu, minat kat orang ni, minat kat tu, minat kat tu. Bila dia memikirkan 3 perkara ni, sebenarnya dia adalah orang yang luk lah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan, memeguhkanmu tu sehingga masuk lebih kubur memukabah. Sebab itu pentingnya kuliah-kuliah yang macam ni. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana ingat mengingati akan memberikan manfaat pada kita. Baru kita kohon khabar, kita ni kohon Bromo. Takkan nak duduk super telaya. Kalau 1444 kita duduk lebar ni, 1445 takkan kita duduk lebar ni lagi. Baru nama Malih Hijrah. Kerana ta'rif fikir dalam kitab Jawhal Marhub tu yang demo-demo duk ngaji tu, apa ta'rif fikir? Fikir ialah menjalankan hati, menilik pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik. Baru panggil fikir. Kalau duduk statik seperti telaya, orang panggil fikir. Kalau tahun 1444 khatam Quran setahun sekali bulan Ramadan, kalau tahun ni pun lagu tu juga mustatik. Mu kena fikir lebih pada tu lagi. Paling tidak 6 bulan sekali. Paling tidak 3 bulan sekali. Paling tidak sebulan sekali. Sejuzuk sehari aku kena baca. Buat jadual lah. Kalau sejuzuk sehari, 1 juzuk ada 8 makra, 8 ain. Semaya ada 5 waktu. 8 bagi 5. Waktu mana yang kita boleh baca banyak? Baca Quran yang seafdal-afdalnya kalau kira Ustaz Ahmad Dasuki kata, iaitu baca Quran sebelum subuh. Itulah saat yang paling menenangkan jiwa sekali. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah Taala ayat dah. Sikit sangat ya, statik ya. Qalil, sikit. Orang yang bangun malam baca Quran. Sikit sangat. Baca sebelum subuh. Itulah saat yang paling menenangkan sekali. Dah kalau 1445 lah gitu juga. Lupa telaya tak ada kata. Patut kita kena ganda-gandakan. Nak gitu. Dalam kesibukan harian kita.
Tapi kita kena ada peruntukan untuk baca Quran. Kalaulah satu makrak tu, satu ain tu 10 ke 12 minit. 10 ke 12 minit. Dah kalau 8 makrak satu juzuk. Maknanya kita kena ambil berapa? Kalau 10 ke 12 adalah bacaan biasa. Kalau kurang pada tu tak kena. Lebih pada tu tak lancar. Itu kaedah orang hafal Quran. Kalau ingat siapa dia duduk di mahatafiz, gitulah keadaan dia. Jadi kita kena seleksi betul-betul jadual hidup kita tu, makna tiny. Baru penuh bermakna. Qad aflahal mu'minun allazina iza fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, 'anil lagwi mu'ridun, dia tak ada masa kosong. Tak ada masa kosong. Tak ada masa ada saja-saja, tak ada. Lagwi. Benda yang lara, tak ada memberi faedah dunia dan akhirat, tak ada. Jadi kita ni ke arah tu lah ibu-ibu. Yalah dah ni mari dengan orang ngajar, lepas tu balik ni masuk pulak gapo begini untuk suami dan sebagainya. Lepas tu semaya zuhur, lepas tu kalau kita jadualkan betul-betul, tak ada nak cara kau orang, tak ada nak pergi rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya tak dapat disangka lagi bahawa kematian itu adalah hak, yakni benar-benar akan dialami dan dirasakan oleh setiap makhluk yang berjiwa. Tidak usah jauh-jauh mengenang di manakah orang tua-tua sekarang. Tak payah fikir banyak, dia kata. Mak ayah kita tak ada dah. Orang tua-tua tak ada dah. Pas kita? Pas kita pulak lah. Pas orang tanya anak kita pulak, dia ada orang tua lagi? Tak ada dah. Pas anak kita pulak jadi tua. Cucu kita pulak orang tanya. Mati dah. Nampak? Sekarang ni kita duduk lebar mana ni? Kita ni. Dalam perut, janin. Pung lahir, baby. Baby lah tak? Ilik sikit, muka orang bandar ke baby. Macam orang darat kan, nak gitu, tak panggil baby. Pung besar sikit, enggak dia? Kanak-kanak. Habis kanak-kanak, pergi ke remaja. Habis remaja, orang dewasa. Sudah dewasa, orang sudah tua, tua bakar. Petok tu duduk mana dah? Duduk mana petok kita? Duduk mana? Lepas pada tua bakar ni tak masuk kakah dah lah. Kucah taik tu. Nampak? Pergi beli tekebah. Budak jual dia kata, Tok Ayuh nak buah putih. Dia kata kita, Allah, Tok Ayuh, dia kata begitu. Biar kabar katalah. Biar kabar. Dah kalau budak jual tekebah tu panggil Tok Ayuh, getilah tu. Cuma mu ni tunggunya tua bakar lagi. Kita pergi jalan mana-mana pun orang kenal tak apalah, orang tak kenal. Budak-budak panggil dia, Makcik cari rumah siapa? Kabarlah. Bila orang sebut makcik ke? Ni enggak boleh kau kata, aloh, tukar mok nganuk. Supaya orang kerja juga. Mula-mula dulu sekolah tadika. Lepas tu naik sekolah kebangsaan. Lepas naik sekolah menengah. Lepas masuk universiti. Lepas kerja. Lepas kerja packing. Lepas packing? Mati lah meh. Kita tu pun mati dah dia packing dah juga. Baru lah kan? Oh lama lagi lah mati packing orang dulu. Tak ada lah kita ni tunggu dia lagi. Maknanya dia start dia gitu dah dia. Sunnatul alam gitu dah. Betul kalau fikir lagu tu dia kata, molek lah dia kata. Kau fikir orang tua. Di manakah nenek dan datuk kita? Di manakah guru-guru kita? Di manakah para pahlawan kita? Di manakah para ulama yang terdahulu? Di manakah para tabi'in? Di manakah para sahabat kita? Mereka telah wafat mendahului kita. Mereka sudah berada di alam kubur, yakni di alam barzah.
Dan mahu tak mahu, kita pun pasti akan menyusulinya. Nak tak nak? Nak tak nak? Entah bila gilirannya mereka telah mengalami kematian dan kini berdiam di alam yang lain. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Riwayat Tibrani dan Al-Baihaqi. Cukup dengan kematian. Sebab itulah Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila sebut mengingati mati, bukan tak saya buat kerja, tak saya cari pitih, tak saya gapo dah, dah pergi wasabah, silap. Kerana ingat kematilah kita cari pitih seberapa banyak. Kerana ingat mati. Cari pitih seberapa banyak. Berapa? Kerana dengan pitih itulah kita nak keluar zakat. Dengan pitih itulah kita nak pergi Mekah. Dengan pitih itulah kita nak infakkan untuk pakai miskin, anak-anak yatim, nak biayai mahat-mahat tafiz, nak bangunkan agama Allah dengan pitih itu. Tu menandakan orang tu ingat mati. Boleh ke bila ingat mati pakai tak siwak kerja buat gapo dah? Silap tu. Islam bukan ajar lagu tu. Kalau tidak rukun Islam yang keempat, siapa dia nak buat keluar? Kerana zakat itu ada konsep hablum minan nas, pertalian dengan manusia. Pitih kita itulah boleh bantu orang-orang miskin buat rumah, anak-anak nak pergi belajar di Timur Tengah, nak pergi menambah ke pengajian-pengajian. Dengan pitih zakat itulah. Mari mana? Daripada orang Islam yang kaya. Pasal dia ingat mati, pasal itulah saham dia di akhirat kelak. Nak pergi Mekah, kalau buat tak ada pitih, mana boleh pergi haji lagi? Kalau pergi pula kali yang kedua, berapa puluh ribu. Dan kita sudah aim dah, tiap-tiap tahun aku nak pergi juga umrah. Aku nak merasa umrah di waktu bulan Ramadan. Ada orang siapa kau sebulan dia nak duduk di umrah sana. Ingat pitih. Bukan bila ingat mati tak kerja buat, ibu-ibu silap besar. Sayyidina Umar kata orang duduk di masjid. Islam bukan suruh hajar nak main bila wasabah sini dah. Cari. Tu mengingatkan mati. Dalam masa yang sama mau ingat juga mau mati, mau bawa bekal kepada dia dengan amalan-amalanmu. Selalu hamba royak dalam kuliah-kuliah hamba kata fardu takdir lah, fardu takdir. Kita ni banyak menghitung benda dunia daripada benda akhirat. Kita banyak menghitung benda dunia daripada benda akhirat. Zulnun Al-Misri, seorang wali Allah, kata itu penanda hati merusuk, kerohanian merusuk. Mu nak cek, mu banyak menghitung bagi dunia daripada bagi akhirat. Ceklah tu kerohanian merusuk.